بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان واجعلنا من المتقين والمخلصين والمؤمنين والشاكرين آمين يا رب العالمين. أما بعد، muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah Allah kurniakan kita umur yang panjang, diberi peluang menghirup udara nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita ke rumah Allah malam ini untuk membuktikan pengabdian diri dan syukur kita kepada nikmat Allah yang terlalu banyak. InsyaAllah kita sambung kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah dari Imam Al-Qurtubi rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'ah. Muka surat 49 tu, tajuk baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata tuan pengarang yang dirahmati oleh Allah, mati merupakan kafarah bagi semua muslim. Al-Imam Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi menceritakan dalam kitab Sirajul Muridin daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mati merupakan kafarah bagi seorang muslim. Mati merupakan kafarah terhadap segala penderitaan dan kepedihan yang dialami oleh si mati ketika ditimpa penyakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adza min maradin fama siwahu illa hutta bihi sayyi'atuhu kama tahuttu asy-syajaratu waraqaha." Sabda Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, tidaklah seorang muslim ditimpa penderitaan dan kesusahan, sama ada berupa penyakit maupun yang lain, kecuali perbuatan jahat yang pernah dilakukannya terhapus kerananya, seperti halnya dedaunan yang gugur daripada pohon. Hadis sahih riwayat Muslim. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, mati adalah kemuncak ujian bagi orang mukmin. Kita baru saja berlalu Rabiul Awal, kita duduk dalam pasca bulan kelahiran Nabi SAW, Rabiul Akhir. Dalam kita mengingati Maulidir Rasul, jangan kita lupa Rabiul Awal juga bulan kematian, kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan tuan-tuan sekalian, Sittuna Aisyah ketika nak wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia terdengar mulut Nabi bergerak slow, perlahan, berbunyi sesuatu. Aisyah kata, aku dengar slow Nabi sebut dua jenis doa. Yang pertama kata Aisyah, Nabi sebut Allahumma a'inni ala sakaratil maut, ya Allah tolonglah aku
untuk berhadapan dengan sakitnya sakaratul maut, sakitnya tidak terperi. Lalu Aisyah kata lagi, Nabi sambung, wa a'inni ala ghamaratil maut, dan tolonglah aku berhadapan dengan sakit mati. Sakarat dan ghamarat adalah penderitaan saat sakaratul maut. Maka tuan-tuan ulama bahas, sebab apa Nabi Habibullah, kekasih Allah Ta'ala, juga diberi sakit saat nak mati? Rupa-rupanya kerana itulah ujian paling akhir. Itulah ujian paling akhir. Kerana sabit dalam hadis, inna asyaddan nasi balaan, manusia yang paling besar dan paling berat ujiannya al-anbiya, nabi-nabi, summal amsalu fal amsal, kemudian orang yang mengaku nak ikut Nabi. Kami semua orang yang kasih pada Nabi, kalau mengaku begitu, dia wajib kena lalu ujian. Cuma tak sama macam ujian Nabi lah, padang dengan kita lah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka tuan-tuan rahmati Allah, rupanya sakit Nabi itu ujian paling akhir. Disebut dalam kitab sirah, Fatimah, Sittuna Fatimah Az-Zahra, dia duduk dekat Nabi, dia menangis. Esok-esok kerana apa? Kerana kata Nabi, aku nak mati lah. Menangislah Fatimah. Lalu dia bangun, dia duduk kali kedua, dia suka pula. Dia senyum. Rupa-rupanya kata Nabi, jangan bimbang, ini sakit paling akhir, lepas ni tak ada dah. Lepas ni tak ada sakit dan penderitaan, dan kamu antara orang yang awal masuk syurga di kalangan golongan wanita. Maka senyumlah Sittuna Fatimah Az-Zahra. Jadi tuan-tuan, jangan pula kita salah faham, kita kata Nabi sakit, mana ada dosa tu? Bukan. Sakit yang kerana dosa orang lawan Tuhan. Sakit ni dua jenis, bala kerana Allah tak redha, ataupun ibtila kerana Allah nak uji orang mukmin. Maka tuan-tuan rahmat Allah sekalian, sakit Nabi itulah pengakhiran dan kafarah. Bahkan kafarah bagi seluruh orang Islam. Maknanya tuan-tuan, kalaulah dia mati kerana sakit, umpamanya kata tuan pengarang, maka sakit itulah yang menyebabkan dosanya terampun. Mati itulah kemuncak daripada keampunan dosa oleh Allah. Sebab tu orang dulu mati banyak sakit dulu, tapi akhir zaman kata Nabi, al-mautu yaji'u faja'ah. Akhir zaman banyak berlaku mati tiba-tiba. Malam baru minum air mati, semalam segom mega mati. Sebab tu jangan berasa sedap lama lagi, sihat lagi. Mati tak kena sihat, tak kena sakit. Orang yang ziarah orang sakit, hak sakit bukan sakit biasa-biasa, barah, kanser tahap 4. Jarang-jarang orang sembuh. Dia kata sabarlah, hak tukang ziarah ni kata sabarlah, InsyaAllah Allahu huwa syafi, Allah lah yang menyembuh. Kalau dia nak sembuh tak pelik. Jadi sabar sabar insyaAllah, panjang umur insyaAllah, jangan putus asa. Rupanya sungguh hak sakit tu puluh tahun hidup, hak nasihat tu balik kat mati. Ni kerja siapa? Kerja Allah Ta'ala. Boleh faham Maka tuan-tuan, itu makna faj'ah, tiba-tiba. Kemudian dalam Al-Muwatta', Al-Muwatta' ni kitab apa? Kitab Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dinyatakan suatu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Apabila Allah mahukan kebaikan terhadap seseorang, maka dia memberikan ujian padanya. Ini Allah Ta'ala punya cara. Manusia kau kasih, kau dia beri senang, kau dia beri mudah. Allah kau kasih, dia uji. Ada uji dengan susah, ada uji dengan kekayaan, ada uji dengan sihat, ada uji tak ada anak, ada uji tuan-tuan sekalian, macam-macam. Tanda Allah kasih, diuji. Manusia kasih, diberi. Kalau Allah kasih, diberi, tuan-tuan, Nabi Muhammad dah turun di Makkah. Nabi Muhammad Habibullah, orang yang dapat title daripada Allah, kekasih Allah. Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad Allah kasih, lalu Allah beri, Allah tak turun Mekah, Allah turun New York, Paris, ada habis-habis pun batu nang.
Mana tuan-tuan sekalian ada kat pasar ada pokok nak tuan-tuan sekalian ni Mekah kering kontang, kering garing. Tanah asal yang Nabi Ibrahim buka wadin ghairi zi zar'in, dulu asal berasa kering kontang, tak ada apa satu, kosong tuan-tuan sekalian, tak ada air kering, pokok tak ada. Tiba-tiba Allah Ta'ala di bumi Makkah yang tamadunnya tidak ada, yang ketika itu zaman itu digelar jahiliyah. Sebab apa jahiliyah? Bukan ada tim negara pandai tapi tak kenal Tuhan. Manusia paling kerah atas dunia ni bangsa Arab, paling kerah batu, kepala batu, kepala pengak orang Arab. Kalau Allah sayang ke Nabi itu, dia beri mudah. Baik atau ke orang Melayu. Nabi Muhammad turun di mana? Turun di Terengganu. Faham? 2 hari dakwah Islam habis kerana orang Melayu mudah. Ingat sejarah para meswara, Islam raja, Islam habis. Orang Melayu dia mudah, dia lembut. Sebab tu orang Arab kalau dengar mari daripada Malaysia, cokeh tangan. Kalau ke Mesir dia tanya entaminin, naik taksi, dia tanya mau mari mana, kita jawab Malaysia, cokeh dulu, tak cokeh. Apa makna ni? Ahsan nas, tangannya begini, mulutnya kata apa? Ahsan nas, manusia paling bagus, paling lembut atas dunia. Betul lah. Orang Arab mana ada lalu depan orang tua tunduk, kita orang Melayu tunduk. Orang Arab mana ada budak-budak salam orang tua cium tangan, dia tak ada salam pelepah gitu tak ada, tak salam, tak ada cium tangan. Kita bergurau ada batas, kepala jangan main, dia kepala gurau, yang ambil kepalanya atuk dinding, getok dinding, gurau. Ini orang Arab kasar. Allah atau ke bangsa paling kasar apa? Ujian. Ada mudah tak yang panggil ujian? Orang Melayu ni dia lemah, tapi ada dua lah lemah. Lemah lembut lemah himang itu ya kau. Tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, Allah atau bangsa Arab. Quraisy pula tu tak ada tamadun, kerah keng. Allah hantar dalam keadaan kering kontang. Allah matikan mak, mati ayah, mati pak saudara, semua apa tujuan? Kata Syekh Ramadan Al-Buti Al-Syahid rahmatullahi ta'ala alaihi, tu tujuan nak khabar yang didik Muhammad Allah. Kalau duduk tempat molek dah, mana orang kata sebab tertentu lah, tidak. Nabi bukan ambil orang Islam yang dah erti baiki Islamnya, tidak. Nabi buat orang yang kosong, tak ada benda, kafir ni, akidahnya kosong, jahiliyah, Nabi pusing jadikan dia orang mukmin. Allah matikan ibunya, matikan ayahnya, mati pak saudara. Apa hikmahnya, kata Syekh Ramadan Al-Buti, supaya orang tak dakwa hebat Muhammad kerana ayah, kerana didikan mak, kerana pak, tidak. Nabi seorang sebatang kara, tuan-tuan rahmati Allah, yang dikasihi semua Allah Ta'ala ambil, nak beritahu yang didik Muhammad direct daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, itu hebat Nabi daripada negeri yang tidak ada agama. Tanah Arab Quraisy ni tuan-tuan sekalian hilang selepas ditinggal oleh Nabi Isa, dalam keadaan fatrah dia panggil. Ahlul fatrah, orang yang duduk dari Nabi Isa sampai Nabi Muhammad kosong, tak ada Nabi, itu ahlul fatrah. Ada sebahagian saja yang beriman agama asal Nabi Ibrahim, agama Hanif, hak lain semua seleweng, sembah berhala. Mari Nabi Muhammad nak baiki, bukan senang, payah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, inilah yang dimaksudkan dengan ujian. Maka tuan-tuan, begitulah orang yang mengaku beriman. Allah Ta'ala kata walanabluwannakum didatangkan dengan dua adatut taukid. Nabluwa tu kalimah asal, wala la depan tu bukan tidak, tu lamut taukid. Macam kita duduk baca doa wahdah, hati-hati jangan salah sebut. La ilaha illallah ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Himpunan pun sajalah kita baca doa wahdah, betul tak? La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Bahaya.
Jangan wala na'budu illa iyah, wala na'budu illa iyah, lang kena panjang. Faham? Tak faham? Oh, ni ustaz tak kamu makna. Baik. Ada dengar molek ni. Wala na'budu illa iyah, dan kami tidak sembah selain Allah. Lang tu jadi lamun nafi, lang alih. Tapi kalau baca pendek sambung wala na'budu illa iyah, lang tu jadi lamut taukid. Memang kami sembah selain pada Allah. Tak ke syirik. Nak baca doa behdah, hati-hatilah. Tuan-tuan sekalian, biar betul, perhati molek. Wala na'budu illa iyah, kami tidak sembah melainkan Allah. Lang tu panjang, lamun nahi. Tapi bila baca wala na'budu, lang nun ain beda sambung, wala na'budu itu lamut taukid, confirm, memang sungguh kami sembah selain Allah. Tuan-tuan hati-hati, boleh faham tapi kita niat lain, baca tu salah tak apalah. Tapi nak khabar saja. Begitulah dalam ayat wala nabluwannakum. La panjang ke la pendek? Wala nabluwannakum ke wala nabluwannakum? Wala nabluwannakum, lang disambung terus dengan nun, itu lamut taukid. Pasti. Sungguh. Kalau orang terang tabak rekod mana? Pasti. Nabluwanna, nun belakang tu pula dia letak segi nunut taukid, apik dua. Pasti sungguh aku tak tipu, aku akan uji. Wala nabluwannakum, aku akan uji kamu orang mukmin, hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirun, sehinggalah kami tahu siapa benar-benar orang nak jihad dan siapa benar-benar orang sabar. Cakap mudah lah ke, tapi Allah uji baru tahu. Air yang tenang, macam tak ada benda, jangan terjun dulu, lepas batu tu. Lepas batu tu habis bewok komodo boya, mana? Kenapa? Bila diuji. Setan belum Allah Ta'ala atau perintah bentuk ujian, tak tahu taat. Allah pun buat Nabi Adam baru tahu perangai, ada perangai sombong. Boleh maka kita orang mukmin, tanda Allah sayang, Allah pun uji. Sayyidina Ali kalau dak sakit pusing, lama dak sakit pusing, lama orang miskin dak mari minta sedekah pusing. Tuhan dak ingat aku ke mana? Tu cara orang mukmin dia berfikir. Wali-wali Allah lama dak sakit pusing, kerana itu tanda Allah lupa. Allah Ta'ala kata wa sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami akan lupakan kamu laqad amu dak sedar. Lupa manusia, dah ingat manusia ni tidak beri benda yang dia tak beri, dia lupa tak beri. Allah Ta'ala lupa bukan tak beri, kau beri. Faham? Dak semayang kau maju nega. Aku dak semayang kau maju, saya surah dak maju-maju. Cakap gitu. Hati-hati, itu bukan nikmat, itu istidraj. Allah lupakan terus, kau pandang mu ambil lah mu nak apa pun, kau pandang Allah apa nama perakhirannya disenjah nyawa mati. Ada orang mukmin, tanda Allah kasih, Allah uji. Cuma kita minta jangan uji yang kita tak mampu. La tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, janganlah kamu timpa pada kami apa yang kami tidak ada taqah. Taqah apa makna? Istita'ah, mampu. Jangan uji ada mampu, ya Allah. Boleh faham? Ada pun yang tu ambil uji tu tak mampu tu. Maka itu tanda Allah sayang. Saya cakap bab ujian takut sama. Takut tak kena khabar juga. Tapi kalau nak cakap mikir, biasa bab cakap bab ujian balik orang kena. Allah uji, boleh faham maka kita tak minta hal lain supaya Allah uji benda kita mampu dan mampu tempuh ujian Allah Ta'ala. Boleh faham? Maka tuan-tuan rahmati Allah, kadang-kadang dia beri apa? Kadang-kadang beri isteri comel, betul tak? Boleh isteri comel, orang kita kenal lama, pergi pasal Batu Nan jumpa, jadi tuan-tuan kenal lama, masuk Minang boleh menikah. Rupanya Allah nak uji kat mana? Nikah boleh nikah awal, boleh bini comel, nak uji tak ada anak. 6 tahun tak ada anak, 7 tahun tak ada anak. Ujian. Sabar.
minta jangan berhenti. Nabi Ibrahim kan 6 tahun tua baru boleh anak, tapi tak berhenti. Rabbi habli minas salihin, ni doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, kurniakan aku anak yang salih. Ada orang boleh anak, tuan-tuan sekalian, diuji pula ada anak istimewa, betul tak? Ada orang boleh anak tak istimewa tapi nakal pula, ni tak pun nak jadi pula. Banado peruda, apa nama, air ketung punya capur ngerisek mana banyak mok macam-macam ujian. Tuan-tuan sekalian, sabar, doa. Maka tuan-tuan bila tengok orang begini, jangan kata doa, jangan kata doa. Anak tak pakai, ayah tak pakai tu, oh sedap gamak. Allah uji kita baru tahu. Jangan cakap itu. Ayah saya suruh anak bahan air ketung, jangan. Tak ada ayah nak. Ada tak ayah nak anak dia tak pakai? Ada. Allah uji tuan-tuan sekalian. Boleh faham ni? Baik, ada orang nak molek bini pula. Macam-macam jenis. Ada orang suami beriman, isteri tidak. Nabi Lut alaihi salam. Bila apa nama tuan-tuan, Nabi Lut diuji oleh Allah, umatnya berperangai songsang. Kita panggil Sadami. Bahan mana kalimah tu? Negeri Nabi Lut, negeri Sadam. Ma sabaqakum biha ahadan minal alamin. Kata Nabi Lut, tak ada pernah orang buat, laki dengan laki mula-mula buat. Nabi Lut kata ke umat dia, jaga-jaga bala Allah Ta'ala mari abri. Nabi Lut duk pesan sama umat dia. Jawab apa tuan-tuan sekalian? Balik surah Al-Ankabut, umat dia jawab, wa ma kana jawab qaumihi illa an qalu tina bi'azabillah. Tidaklah dijawab oleh umatnya kecuali umat dia kata apa? Wak mari lalu lah azab tu, cakap apa banyak-banyak ahli. Dia cabar Tuhan. Dia cabar Tuhan. Saya nak cerita ni umat sehadah. Allah uji pula dengan bini. Kerana tak ada orang beriman, tak ada saksi, Allah tak turun bala. Maka Allah atur 4 orang malaikat. Dia cerita dalam Qasasul Anbiya, 4 malaikat. Malaikat dia ada al-qudrah ala tasyakkul, dia boleh berupa lelaki. Dan biasa malaikat kalau berupa comel. Baik, umat Nabi Lut nak ke siapa? Mana bingung, kamu nak dengar? Nak ke orang lelaki lah. La ilaha illallah. Ia patang tengok orang lelaki comel. Malaikat 4 orang ni mari nak jadi saksi Allah Ta'ala, berupa lelaki comel. Faham? Mari rumah Nabi Lut. Siapa yang tolong umum? Penduduk Sadam ni, barang baik ada 4 orang. Siapa dia? Bini Nabi Lut. Disebut dalam Qasasul Anbiya, pergi bakar unggung api belakang rumah besar biar naik asap atas langit. Itu cara pengumuman zaman itu. Zaman itu tak ada PK. Pengumuman tak ada. Kalau main pengumuman dalam rumah itu 8 minggu dah sedar. Dia bakar, asap naik ke langit. Orang Sadam pun ni ada pengumuman ni. Lalu dia kata, marilah ke rumah aku, barang baik ada 4 orang. Barang baik dia dah. Tu saya reka je, carilah hadis mana. Ni barang baik dah. Tuan-tuan sekalian, ni mari dak sekarang. Ni mari 1000 rumah Nabi Lut, buka pintu 4 orang lelaki yang tidak pernah dilihat. Ma ajmalun nas, tidak pernah dilihat. Comelnya 4 orang je 1000 kembali ke bentuk asal malaikat Allah Ta'ala. Turunlah bala wa amtarna alaihim matara. Surah Al-A'raf. Allah turunkan serta-merta hujan batu meranakkan semua mak Nabi Lut alaihi salam. Ada uji dengan bini. Ada Nabi tu apa nama, ada orang tuan-tuan isteri beriman, tu lelaki tak beriman. Asiyah tu lelakinya Fir'aun. Nampak lah mananya sembunyi memang. Satu ketika anak pada tukang sikat Fir'aun, sikat rambut Asiyah, salah bunyi Allah Tuhanku. Nampak? Pecah bu. Bila dah pecah, tak ada sifat dah. Mengaku dengan terus terang, aku memang beriman pada Allah. Boleh faham? Asiyah diseksa tuan-tuan sekalian oleh Fir'aun. Tubuhnya nampak luka, tubuhnya nampak sakit. Matanya Allah Ta'ala buka, Allah buka hijab syurga Allah Ta'ala, nampak depan muka syurga, sikit pun sakit tak rasa. Asiyah.
Ada orang tuan-tuan rahmati Allah beriman, ayah pula tak beriman, Nabi Ibrahim. Betul tak? Nabi Ibrahim. Wa kana azar ya'budul asnam wa yasna'ul asnam, disebut dalam kitab Ahsanul Qasas min qasasil Quran. Adalah Azar, nama ayah Nabi Ibrahim. Bukan sembah berhala je, dia tukang buat. Tuan-tuan bayanglah, kita duk dakwah, ayah kita lawan Islam, mana? Tak sedap tuan-tuan, tak sedap. Ada ke ayah tu guru anak jahanam? Ada? Amal kita ada? Ayah tu guru ulama besar, anak jadi tu. Sebab tu kata iman tak dapat lah masjid nyanyi tak. Iman tak boleh waris, kata kumpulan Raihan. Faham? Tak boleh waris. Wahai anak, duduk dia, ayah nak tu Vegeta Goku mana? Tuan-tuan sekalian, waris iman tak boleh. Anak kena cari sendiri, dan anak ayah kena latih. Boleh faham ayah Nabi Ibrahim tak beriman. Dia tukang buat berhala. Ayat Quran berapa kali ulang? Ya abati lima ta'budis syaitan. Ya ayahku yang aku sayang, apa sembah syaitan? Esok nasihat pula, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Bapa yang mugi sembah barang tak boleh mendengar, barang tak boleh melihat. Dia hak buat berhala tu. Batu bepang dia beli, semin dia beli, dia yang okey. Patut batu tu sembah dia. Jangan sembah batu tu. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim kata cegi kat telinga dia dengar tak? Tepik dengar tak? Kalau tepik ambil copong sejik 3 segi tak dengar. Tuan-tuan sekalian, bapa yang pergi sembah. Akhir sekali ayah dia kata apa? Ayah dia kata la in lam tantahi, kalau mu tak berhenti Ibrahim la arjuman, nak ku bunuh. Allah uji tuan-tuan sekalian. Boleh faham Nabi Ibrahim nasihat tak guna, tak makan, pakai pelotok pula. Antara sifat Nabi-Nabi, sifat wajib bagi Nabi, fatanah, bijak. Saya sebut 4 sifat wajib, sebab ada orang yang tak tahu. Sebab tu dia kata Nabi pun mungkin janji kau. Ada kakak tu itu seorang, minta maaf kekasar, perkakas. Tuan-tuan, dia kata Nabi mungkin janji kau, la ilaha illallah, cukup lekat Malaysia baru. Faham? Dah cukup kah? Itu kalau saya jadi Tuhan, saya tak buat orang ni. Apa makna? Mana Allah Tuhan, Allah buat, mana dia lebih molek pada Tuhan. Syirik, tuan-tuan sekalian. Cakap apa gitu? Lepas tu mereka salah kau 2. Lepas tu Nabi pun mungkin janji 3, cukup lekat Malaysia baru. Tuan-tuan sekalian, saya sebut 4 sifat wajib Nabi. Suka sangat. 4 sifat wajib Nabi berapa? Wujud, kidang, bakok tu sifat Allah Ta'ala. Tu sifat Allah Ta'ala kan. Napa kapik pun tahu. Yang pertama, siddiq, tahu dah sedap. Ingat kita ramang tak? Tahu. Nak suruh sebut biar siapa, biar angin lalu tolok, siapa ke Syahlang. Faham? Biar reti bahasa. Yang pertama kenapa? Siddiq. Yang kedua, tabligh. Yang ketiga, amanah. Yang keempat, fatanah. Cucu kita pasti tahu. Mungkin janji ke mana? Nabi sifat wajib, amanah, khianat tu mungkin janji, sifat mustahil. Bang tuan-tuan sekalian. Tapi minta maaf, ni seorang minta maaf, alhamdulillah. Kalau hak lain kau pusing. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, jangan bercakap yang melampaui barang akidah. Boleh faham? Maka sifat nombor 4 apa? Fatanah. Wajib kita yakin Nabi 124,000 semua bijak mereka. Orang bijak. Setiap zaman Allah pilih orang paling baik, paling bijak, paling smart. Itu sifat Nabi-Nabi ni, paling smart. Tak ada Nabi tak smart. Pilihan manusia macam-macam. Wakil rakyat manusia pilih. Bila manusia pilih, ada lebih, ada kurang. Baik, apa nama, paling betul. Jangan suka pula dah. Tu sifat manusia. Muka semak, muka jambu, jahil pula. Faham tak? Maknanya muka semak, tuan-tuan sekalian, tapi jahil. Kerajaan Terengganu kata pemain bola season 2019 dia cadangkan tutup aurat, dia bising.
Kan ada menteri seorang, menteri Pasir Berdengung tu sedang. Orang suruh tutup aurat bising buat apa? Bukan suruh pakai plekat. Tu suka nekah. Menyak ustaz Lauti memang lah guna mana. Pakai plekat tu suka nekah. Suruh tutup aurat, tutup. No, Syahmi Safari baru ni. Bahanggu kan tutup. Mana ada? Go paling comel AFF 2018. Dipilih Go Syahmi Safari. Faham? Safari tak? Bukan taman binatang. Jangan wajar gitu. Pada tahu color orang surga pun kena tahu juga bab bola, boleh faham. Syahmi Safari tuan-tuan sekalian, dia Bahanggu, ingat lawan Thailand. Dipilih Go paling comel. Tutup tak? Ada. Kenapa alasan? Azrin Nabila juara Sukma 100 meter puang, 200 meter bahag dia belaka. Tutup tak? Tutup aurat. Ada orang komen dok sempurna. Sabar jangan gaduh. Sabar, nak didik manusia tadarrujan, berperingkat. Sabar. Hak lama ni pakai baju dalam, luar dalam saja. Baju dalam, luar dalam saja. Faham? Dia tutup molek ada menang tu rumah tu. Apa alasan? Tak mau ikut perintah Allah tak larang main-main. Faham? Nabi kata illam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau tak malu ke Tuhan, buatlah benda nak buat pun. Apa makna? Buatlah apa saja, tapi tak malu dengan Tuhan. Ada sempadan Allah apa dia? Maharimuha, barang yang Allah haramkan. Penaji utama Terengganu Al-Ihsan, dengar je skop beli suka cadang tutup aurat. Penaji umum lalu kita tanya seluar tight. Faham tak? Jadi tuan-tuan pakak sokong belaka Al-Ihsan. Sokong. Dia beli selipar dino, beli luar berenang. beli boxer beli ni. Faham tak? Taja. Dia taja Terengganu, faham tak? Kita sokong rakyat Terengganu, dan dia taja seluar tight tutup aurat ni. Ni syarikat Muslim. Kena gagahkan ekonomi orang Muslim, tuan-tuan sekalian. Ni orang Melayu kita, orang Islam kita, kalau beli barang orang Islam dengan orang kafir, elok gigi ke orang kafir. Bapa orang Islam jual doya orang kafir jual siam milang pasang je. Faham tak? Asal kira lah. Boleh faham? Kecuali tak ada sangat, bukan haram. Sokong ekonomi umat Islam. Jadi tuan-tuan, apa nama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pilihan manusia kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang tak sempurna. Baik ada kurang lain pula. Nampak? Tak apa semak. Ada semak baik, rendah pula. Macam-macam. Ada pun Allahu yastafi minal malaikah. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah pilih golongan terpilih untuk jadi utusannya malaikah dan sebahagian manusia, iaitu rasul-rasul. Dia panggil istafa, golongan terpilih, maka sempurna, cerdik, amanah, tabligh, fatanah, sifat tambahannya pada tubuh badan semak, handsome semak, suara sedap, semua Nabi. Nabi jumpa apa nama, dah disebut dalam kitab Dalailul Khairiyah. Ketika mana disebut apa nama dalam kitab Dalailul Khairiyah Al-Imamul Baihaqi, bila Nabi atau dua orang utusan, Nabi ada atau dua orang utusan untuk pergi ke apa nama istana Rom. Ketika itu rajanya Herakla, orang putih panggil Hercules. Dengar dua utusan Muhammad mari kerah seluruh tentera kepung istana. Ini dulu izzahnya Islam. Nabi kata wa nusirtu birra'bi, aku ditolong dengan Allah letaklah hati orang kafir takut ke orang Islam, takut. Hari ni buat main gitu sebab kita tak tegah tuan-tuan, tak ada takwa. Orang dulu takut ke Allah Ta'ala tinggi, Allah buat orang kafir takut pada mereka. Siapa sebut ni? Nabi. Man khafallah, orang takut ke Allah Ta'ala, khafahu kullu syai, semua makhluk akan takut pada dia. Habis kepung. Dua utusan kata kami bukan askar, utusan bukan nak pergi perang. Zaman kita duta lah, bukan undang-undang antarabangsa je, bukan undang-undang diplomatik antarabangsa hak rekaan manusia saja. Undang-undang Islam pun tak boleh bunuh duta, tak boleh. Kita nak marah ke Israel, pergi kat duta Israel pun tembak duta, tak boleh, haram. Duta tak terlibat dengan perang. Maka dia kata kami nak jumpa Herakla.
Akhir sekali dia benar masuk. Tuan-tuan, istana Herakla itu tinggalan Nabi Daniel alaihi salam. Sambung sampai ke Herakla zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuklah istana ni tuan-tuan, pitu. Lah pitu ada pitu. Mana kalau puak-puak masuk dari tu faham tak? Lah pitu ada pintu, lah pintu ada pintu. Lalu Herakla kata, aku nak tunjuk, mari masuk. Aku nak tunjuk padamu gambar-gambar nabi-nabi. Ni tuan-tuan. Ni setengah ulama kata memang benar. Setengah ulama kata lah, memang benar orang Kristian dia tinggal. Dari zaman dia ditinggal lukiran muka wajah-wajah Nabi. Dan setengah ulama kata di Mesir, gambar-gambar hak dia tok Yesus tu boleh jadi betul, gambar Nabi Isa boleh jadi, wallahu a'lam. Dia kata Yesus Isa alaihi salam. Jadi masuk pintu pertama ni Dalailul Khairah lah kitab ni. Dia cerita Dalailul Khairiyah. Masuk pintu pertama, Herakla kata haza Adam alaihi salam. Ni Adam. Sahabat Nabi tak kata apa-apa, dia kata ni Adam. Cuma sahabat Nabi cerita rambut tocang 2. Semak. Bilik nombor 2 haza Nuh alaihi salam. Sahabat Nabi cerita botok tapi semak. Dia faham? Kita botok dah semak, panjang pun dah semak. Kalau nak ikut Nabi simpan panjang, penuh berkapah ni kelemah. Tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan semak. Lalu Herakla nak tengok betul tak ni utusan Nabi akhir zaman, betul tak hak duduk di Mekah tu Nabi. Yang pusing masuk pintu 25 lalu buka-buka atas kain baldu, wallahu alam. Ini dalam Dalailul Khairiyah Al-Imamul Baihaqi, tuan-tuan cek lah, wallahu alam. Buka-buka sahabat Nabi kata, dak Herakla sebut kami rindu inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sipang dah rupanya. Kami rindu. Sebab apa rindu tuan-tuan? Zaman dulu mana ada jalan macam kita, pergi kuatan 2 jam, nak sapa sebulan, nak sapa 2 bulan, nak balik 2 bulan. Kami rindu Rasul, inilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka benarlah Muhammad itu Rasul. Yang saya nak cerita sini apa? Banyak nak sebut sini malam ni. Sifat Nabi-Nabi semak, wajib yakin semak. Hak dak semak kadang-kadang kurang tu kita lah. Nabi semua semak, Nabi semua suara sedap. Cuma hak terkenal masyhur Nabi Daud. Hakikat semua sedap, hak terkenal Nabi Daud. Hakikat semua comel, hak terkenal comel semak Nabi Yusuf. Ulama kata Yusuf kasyams wa Muhammad kal badri. Nabi Yusuf comel tapi macam matahari, lepas tu tengok silang siapa kerak tangan semak ni, mana tak? Kita orang tengok kita lepa bisa mana? Bukan kerak tangan, mana dak apa semak tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, siapa kerak tangan orang puan tak sedar semak Nabi Yusuf. Adapun Nabi Muhammad kata ulama kal badri, semak juga seperti bulan. Baik, matahari sipit mati. Bulan mana bulan? Tengok kau nak tengok. Bulan lolok nak tengok dah. Nak bulan lolok duduk tepi alang. Dah kalau bulan sungguh tuan-tuan kau tengok lagi rasa nak tengok. Itu sifat al-badr. Gitu semak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham? Itu 4 sifat wajib bagi Nabi. Baik tuan-tuan, ada orang diuji, ayah beriman, anak pula tak beriman. Nabi Nuh alaihi salam habis reng dah ajak, ya bunayyar kam ma'ana. Dulunya kata ayah gila, wak kapal besar atas darat gila, bapak kapal air tak ada sekepeng kapal awak mana. Penduduk umat Nabi Nuh tuan-tuan bukan sekadarnya kata gilanya, pergi panjat atas bahtera Nabi Nuhnya berok situ. Akhir sekali Allah Ta'ala bala buta bihak berok. Obat dia kena calik tahik mula lesek baru baik. Faham? Tuan-tuan gila bih. Gila bih buta bih. Akhir sekali sungguh mari banjir besar. Dalam keadaan banjir besar mari, hak selamat naik atas kapal dak sampai 100 orang, 80 orang. Nabi Nuh tetap ajak, ya bunayyar kam ma'ana, wa anak yang ku kasih mai naik, tak mau ikut terang. Sambil Nuh tetap tak beri mani ujian
masih. Itu contoh lah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yusib minhu. Orang yang Allah kasih, tanda Allah Ta'ala kasih, dia uji lah. 2 minggu tak pergi dengar, biasalah dia mari lagu 2-3 hari tak pergi masjid, dia mari lagu. Bukan tuan-tuan, saya begitu juga, semua manusia. Al-iman yazid wa yankus. Hak yazid wala yankus tu Nabi. Imannya naik tak turun-turun, Nabi. Malaikat la yazid wala yankus, tak tambah tak kurang. Dia begitulah, taat pada Allah dan tak buat maksiat. Manusia macam kita ni, saya tuan-tuan lain, semua lain pada Nabi. Yazid kadang tinggi, kadang rendah. Masa dia rajin pergi surga, dia timbang tubuh dia 85. Masa malas 85 kau. Jadi salah berat ke salah nak agak kau? Ya terberat punggung ustaz. Timah-timah tu betul kau. Punggung dia mana? Tuan-tuan, rupa-rupanya bukan berat punggung. Cuma bahasa kita panggil berat punggung. Rupanya hak berat apa dia? Man lam yaqdir ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka qad qabbalatka khati'atuk. Khati'atak. Orang yang berat nak buat amal saleh, Nabi pun beri contoh hak paling berat sekali. Kenapa? Qiyamul lail, puasa Isnin kami. Itu tanda bukan tubuhmu berat, itu tanda hatimu telah diikat oleh kesalahan dosa yang banyak yang tidak ditaubat pada Allah. Iman tengah lemah. Kalau main sunat 2 rakaat rasa berat, tu tanda tu hati tengah kotor, dosa banyak. Senang. Dia tak ukur teropong belah dada. Itu tak payah. Nabi je malaikat belah dada. Dada kita nak tahu tengah lemah, tengah berat, tuan-tuan, ibadat jadi berat, Quran jadi payah. Minggu ni dak baca setabu. Tanda. Dak setuh langsung. Kuliah malah tuan-tuan sekalian. Dak so ke tuan-tuan, ustaz mari kau. Ustaz je mari kau. Dak kira siapa? Ustaz baru nak jetak sama. Dia dah dia mari malah. Maka ketika itu jangan duduk saja, cahlah, kata Syekh Nuh Qudah dalam kitabnya An-Nujumul Lami'ah, dia kata apa? Ziyadatul ta'ah biziyadatul iman biziyadatit ta'ah. Iman bertambah, cahnya bertambah. Apa nama tuan-tuan, apa nama dia panggil, bar dia naik itu dengan tambah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawang gigak surah akan bertambah iman. Maka tuan-tuan, ketika kita lagu, Allah pun tunjuk. Itu Allah sayang tu. 2 minggu tak pergi sejid, Allah pun buat dak rok nega. Apa dak rok? Lama tinggal masjid. Allah ingat tu. Allah ingat ke kita. Faham? Lama dak sedekah, Allah pun beri payah rezeki. Tu tanda Allah ingat. Kalau Allah dah ingat, tuan-tuan sekalian, kita nak pun Allah tak beri. Ni bahaya. Hati-hati. Jangan sampai Allah lupa pada kita. Allah lupa kita tak pakai kepeng. Kita nak Allah tak izin, itu tanda Allah lupa. Nak pergi surah, nak sakit. Nak pergi surah sakit perut. Nak sedekah, Allah ambil biti nak sedekah, pergi ke lain. Tak payah baca. Faham? Allah tak izin. Nak baca Quran, tak dang. Nak baca hari ni, tak dang. Rupanya Allah tak mendengar dah suara kita. Nak kata apa? Maka tuan-tuan, di saat Allah kasih, Allah pun beri ujian. Cuma kita minta kepada Allah, jangan berhenti. La tuhammilna ma la taqata lana bih. Baca. Habis. Dalam suatu riwayat diceritakan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mematikan seseorang sehingga segala kesalahannya mendapat balasan daripada Allah. Ini orang mukmin lah. Orang mukmin, orang kafir dah cerita dah. Baik berupa susah hidup, penyakit yang menimpa dirinya, maupun musibah yang menimpa keluarganya. Allah beri nak hapus dosa. Susah itu kafaratan lizunub, penghapusan bagi dosa. Orang yang bersalah, tuan-tuan sekalian, kena kita kata hina boleh jadi, dia taubat, ketika itu Allah hapus dosanya. Nak tengok orang-orang dia hapus dosa, gilah ke hospital. Yang pertama nak tengok siapa Allah hapus dosa.
Dan yang kedua, nak ambil iktibar baru besarnya nikmat Allah beri ke kita, nikmat sihat. Ada sahabat jemaah kita, saya tak mau kata siapalah, obat dia saja 8,000 pula. Boleh jadi 3 kali gaji kita, boleh jadi 4 kali gaji kita. 8,000 obat saja. Orang kaya tak kisah ustaz berapa pun, nak sihat, mahalnya sihat, mahalnya sihat. Allah beri kita sihat, lupa pada Allah. Ini perangai manusia. Naik kaki 2 tak kata baru Allah kena balik, Allah dah ingat. Kaki 2 utir dah, kaki tak kata. Faham tak? Dia kabur benda ke cucu dia ambil jam papadang kapung wak ripita. Dia suruh mak mari macam papadang kapung tu, suruh letak tepi dekat apa nama, lembek katil pita. Faham? Makna tuan-tuan, kalau tengah sakit pun dah ingat Tuhan, nak kata apa ni? Ada orang sakit dia ingat Tuhan, tak berlambuk. Sepatut sakit itu kafaratan lizunub. Ni sakit kau dah ingat Tuhan, dah mayang, tu tanda dah ingat Tuhan. Pergi hospital tanya berapa orang mayang. Al berlambuk walana dah mayang. Berlambuk tuan-tuan sekalian. Apa dah mayang, kata luka tangan tak boleh kena air. Doktor kata la ilaha illallah. Itulah masa sihat tak mau guna. Nabi kata sihataka qabla saqamik. Guna masa sihat dengan benda yang Allah suruh. Antaranya pergi belajar lah. Bila belajar temulah bab dalam kitab fiqh sahibul jabirah. Orang-orang yang ambil wudu, ambil mandi wajib, ambil wudu dalam keadaan berbalut ataupun kulitnya tak boleh kena air. Kan kita belajar. Sembahyang mana boleh tinggal. Tuan-tuan, seluruh amalan dia ada rukhsah boleh tinggal, tak ada sembahyang. Puasa, wa in kuntum marda aw ala safarin, sakit musafir boleh buka. Pergi Mekah haji, man istata'a ilaihi sabila, mampu, tak ada istita'ah, tak wajib. Zakat fitrah malam raya, tidak ada kemampuan untuk diri dan anak, piti pun tak ada, tak wajib bayar zakat. Boleh faham? Tak wajib. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, ada seamalan kaya, miskin, kepeng, tak ada piti, labik, perang, aman, sehat, sakit, wajib sembahyang. Cuma rukhsahnya jamak, rukhsahnya qasar, tinggal tak boleh. Wajib qaiman, berdiri tak mampu, julusan, duduk, mengiring tak boleh, menetang, baring terus, kepala saja dengan tangan gerak. Tangan tak boleh akak ustaz, patah dua-dua, kepala saja. Kepala tak boleh tekuk patah, melanggar tuan-tuan sekalian. Mata tak boleh dua-dua belah masuk kaca. Hati saja. Tak ada. Tak apa dah mayat, tak ada. Ustaz, hati sakit ke ustaz? Ni boleh sakit ni. Sakit benda, saya sakit hati kau orang. Tu tak kira tu. Tu tak kira. Kalau sakit hati pun tak boleh juga. Tak ada benda lain lah. Belikan kapang. Bukuh lalu tanah lembu. Makna pun tuan-tuan sekalian, tidak ada rukhsah boleh tinggal besarnya sembahyang. Mana ada dak sembahyang. Allah beri duduk hospital sakit tu nak apa dosa? Dia tak apa pula dosa dak sembahyang. Besar tuan-tuan, besar. Besar ke diri anak, sahabat, sepupu, sepapak pergi ziarah. Jangan tinggal sembahyang. Kalau tahu hak dak sembahyang. Kalau mati nak jawab apa? Man tarakas salata muta'ammidan, orang yang tinggal sembahyang satu waktu, tak payah banyak, balik je dia start lalu kiraan, satu waktu tinggal, abqahu Allahu fin nari samanina huqbah, Allah rendang lapin neraka sakar 80 huqbah, wa huqbatun samanina sana, satu huqbah 80 tahun akhirat, satu hari akhirat 1000 tahun dunia, kali sendiri juta hari. Dalam juta hari seksa kau banyak. Dia masa sama, tak rasa sama, mengikut keadaan. Masa sama, garik ngisa, tengok wala laju. Garik ngisa dengan kuliah lama.
Nampak senyum lah ke lah hati bila nak betul tak. Contoh lah, contoh tak baik Ustaz Suuzon dah bukan Suuzon, kamu orang lain lah. Mana tuan-tuan sekalian, tak sama final Terengganu lawan Perak itu. Masuk ke apa? Orang masuk berapa orang? Tak tengok olah itu. Orang tak tengok olah, boleh jaring ya. Kau apa? Pergi ngamba itu. Lah, tanya orang mana? Dia contoh sekalian. Siapa ada? Habib. Kopi jantan. Kalau Stadium Terengganu jual kopi jantan ni, sponsor dah. Masuk berapa? 5.5. Orang 4.5. Betul tak? Berapa tahu dah aku ada kau dah. Sama, saya pun ada aku dah kasut. Saya. Amber. 4.5. Haji Musa orang pergi tengok olah, dia girang beli lapu lah. Kau 7 orang siapa mula tak boleh masuk. Tuan-tuan sekalian, 4.5 5.5 masuk. Ada tak ngeluh lama ada? Dengan penuh sabar, dengan penuh dedikasi, tunggu. Betul tak? Sebab apa? Barang sedap. Masa laju barang sedap. Dia rasa laju dia bergaul kan. Bila berasa lama? Bila Terengganu 2 Perak 2 minit 120. Berak kena gemapu dah. Good diri. Betul tak? Tuan-tuan sekalian, barang kejap tambahan masa berapa minit? Sekejap 5 minit rasa macam 5 jam kalau kita tengah leading. Betul tak? Kita tengah leading 5 minit lama. Berak kena good diri pula tu, balik awal. Itulah takdir Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, itu contoh lah tu. Faham tak faham? Kena contoh nombor 2. Benar-benar dah makan benda. Tak makan bewok. Benar-benar. Jadi tuan-tuan sekalian, itu makna waktu sama tapi lama. Orang yang ketinggalan set Perak 5 minit tu laju suruh masuk gol. Betul tak? Dua pihak duduk dalam stadium yang sama, dua perasaan yang lain Allah beri. Tu mudah. Contoh bab bola, bab berakhir bola belaka. Faham begitulah tuan-tuan sekalian. Bulan puasa rasa lama, bulan biasa sekejap. Subuh ke garik bulan biasa laju. Tak? Apa bukti laju? Dia marah tu bila bang pula kata. Tadi bang dah, tu asal tu bila kata. Dia kata bang pula. Tapi kalau bulan puasa tengok jam lah ke? Hadap mayang tengok jam kau. 4 kali betul. Apa? Bila nak bang garik, nak buka puasa, warak lah ke? Warak habis cuti Malaysia dah. Tapi bulan biasa tu bila bang je marah dok terang. Jadi tuan-tuan, itulah makna waktu yang sama. Barang sedap rasa laju, barang sakit rasa lambat. Dah lah dalam neraka sehari 1000 tahun dunia. Dah lah seksa panas 70 kali ganda api yang paling panas atas dunia. Power je stay. Saya pergi mengajar baru ni. Surah dia pun nama Al-Hadid. Hadid bahasa Arab, bahasa orang putih dia steel, bahasa Melayu besi. Surah pun surah besi lah. Al-Hadid besi. Quran ada suratul Hadid, surah besi. Tuan-tuan sekalian, orang yang kerja ngebesi ni tuan-tuan, nak cair besi 1500 darjah. Pernah seorang kena percikang saja. Percikang 1500 darjah tu kena percikang, kena anguh mati situ tu. Baru 1500. Faham? Hak paling panas atas dunia kita tak tahu berapa darjah. Tuan-tuan rahmati Allah. Tiba-tiba api neraka 69 marrat, 69. Hak paling panas tu kali 69 lagi. Tu jadi 70. Jatuh setitik atas dunia, hancur bumi ni, tiba-tiba nak bakar tubuh kita tak tahu. Maka tinggal semayang tuan-tuan rahmati Allah, lama duduk dalam neraka. Boleh faham? Sebab tu siapa-siapa ada tinggal, ataupun kita rasa ada qada, ataupun tak ada tinggal, yakin tak semayang kita diterima Allah? Doa qada lah tak kira lah bila pun qada. Dan kalau yakin dia tinggal umur 30 baru ustaz semayang, ustaz lagi wajib qada. Wa dainullahi ahaqqu an yuqdah. Hutang dengan Allah wajib dibayar. Bahkan setengah ulama yang ketak pandangannya, hak ada hutang dengan Tuhan haram bayar sunat.
Awak ketak pandangan contohlah dia pergi kedai dengan kawan tu dia berhutang dengan kawan tu nak hari belanja. Kawan dia kata belanja hak mau hutang tak ayo. Faham? Belanja sunat, hutang wajib bayar. Tuan-tuan sekalian boleh faham? Jadi bayar sunat kemudian utamakan qada lepas subuh qada 2 rakaat subuh. Boleh ke mayang lepas subuh tak? Boleh. Sembahyang luput waktu mayang qada boleh. Mayang sunat lepas subuh tak ada, jangan reka pada Allah tak ki mayang dia sunat ba'diyah. Cucu kata nanti terkorak kering mana cucu ti. Jadi tuan-tuan lepas subuh tak ada qada tak apa. Lepas zuhur 4 rakaat zuhur qada, pasal 4 rakaat asar qada, tapi mayang rumahnya mayang surat orang kata mayang dia pula. Lepas garik 2 rakaat tu qada subuh ataupun garik, jangan tayak awal kau orang nampak bangun terus paisa mayang 2 subuh kalau banyak jenis tinggal subuh. Cuma jangan pergi baca kunut. Faham? Orang tak tahu, jangan pergi khabar korang. Benda salah kita, Nabi ajar jangan cerita korang, tutup taubat bayar hak qada, jangan cerita. Salah dengan Allah dicerita korang, itu ciri dosa yang payah Allah nak ampun. Boleh faham? Jangan cerita. Ni tak cerita ia mayang qada paisa tapi mayang baca kunut Allah mahdina fi man hadai wa afina. Orang belah tu mayang dia mayang subuh dah ada ke khabar subuh qada dulu tinggal banyak. Jangan pergi buka aib depan manusia. Boleh faham? Tu contoh tuan-tuan sekalian. Allah beri ujian duduk di hospital nak apa dosa, dia pergi tambah dosa molek-molek ada dak sembahyang. Ni start air ni luka atas tangan nak kena air mana? Ada orang doktor kata suti tubuh tak ada kena air. Wajib dah sembahyang? Wajib. Ganti dengan tayammum. Ada orang tak boleh kena tangan tak sembahyang dah. Ni sopok sini tak boleh kena air di tangan. Ambil sembahyang macam biasalah. Anggota yang boleh ambil basuh muka dulu, basuh tangan kiri, basuh hak dekat boleh basuh ni. Faham? Siapa hak tak boleh kena air ganti dengan tayamum. Apa makna? Ada orang yang faham yang ambil debu sapu atas ni. Bukan, ganti hak tak boleh kena ni tayamum lah, muka dan tangan. Lepas tu sambung anggota seluruhnya, rambut pula dengan air, sambung dengan kaki, sembahyang. Tak boleh kena sini dak sembahyang. Hari kiamat suti tubuh ni bakar lah neraka. Walaiyazubillah. Baluk saya baluk tu sahibul jabirah. Ambil sembahyang macam biasa, kaki baluk, siapa dekat kaki sapu atas balutan dengan air, kemudian ganti dengan tayamum. Supaya tulis kau. Ada orang faham ganti dengan tayamum, pergi tayamum kat kaki kau. Dia ambil debu sapu atas kaki. La ilaha illallah. Tayamum ni 2 anggota je, muka dan tangan. Tak payah pun. Dah tangan patuh saya nak ambil mana, orang tu ambil. Tak ada alasan. Faham? Sembahyang tidak ada rukhsah boleh tinggal, tak ada. Sangat besar di sisi Allah. Tiba-tiba ditambah dosa. Jadi tuan-tuan, sakit itu penghapus dosa. Maka ulama, para awliya illahi salihin, tak sakit lama dia rusing. Nabi pernah tunjuk depan muka sahabat. Mu nak kenal ahli neraka ni tu, dia tunjuk depan muka. Nabi tunjuk depan muka sahabat tu orang ahli neraka. Kerana kalau kamu tanya dia demam tu apa, dia tak tahu, tak pernah sakit. Dosa ke demam, sakit kepala pun dia tak tahu. Dia tak pernah sakit. Contoh siapa ada raja demam, ada raja sakit kepala? Firaun. Orang tanya, Firaun tak pernah sakit 500 tahun. Kita hari ni semua baik. Minggu depan batuk baik, minggu depan tu buasir baik. Kan ingat darah haid buasir. Dia kata ke bini ni, abang tak boleh sembahyang. Uzur lah. Bagi darah je pun suruh anak beli pek, padahal buasir. Kenapa nyeranggoh gitu lah dia. Tuan-tuan, buasir baik, demam pula. Nampak? Mai hujan panas demam pula. Itu tanda Allah sayang, insya-Allah. Boleh faham mudah-mudahan. Habis. Kemudian kata tuan pengarang lagi, apabila kejahatannya masih tinggal,
maka dia akan mendapat kesusahan ketika menghadapi mati. Allah hapus dosa dengan sakit apa-apa, masih berbaki jahatnya, maka Allah hapus dengan sakit saat nak mati. Kita tak apa, tuan-tuan, kita tak apa yang rasik, yang sakit saja tak tahu. Sebab tu mati neraka Allah guna kalimah zauq, rasa. Boleh lagi muka 2 sen belaka, boleh sikit lagi. Mati neraka Allah guna kalimah zauq, rasa. Kullu nafsin zaiqatul maut, zaiqah, zauq, zuq innaka antal azizul hakim. Rasakan ahli neraka. Kamu bijak awak dulu kan, rasa pergi neraka. Betul tak? Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu. Nampak? Zaiqah, zuqu, zauqun. Ini semua kalimah sama ya, maknanya rasa. Apa ulama kata tentang rasa? Man lam yazuk la yadri. Orang tak rasa dia tidak akan tahu. Itu rasa. Tak ada cerita. Barang tak boleh nak explain. Kata orang apa nama Teluk Negara, tuan-tuan sekalian, dia kena rasa. Rasa ni masuk dalam mulut. Oh begitu. Maka ada orang rasa sedap, ada orang rasa tak sedap. Tahu bak dak ngoh si agak tato. Ada orang ni kata dak. Masing-masing tak boleh paksa. Allah beri rasa masing-masing. Tapi tuan-tuan, mati sama neraka sama, rasanya sakit. Lagu mana saya tak tahu, kerana Nabi pun kata tak tahu. Yang pasti azaban syadida, azab yang pedih. Lagu mana pedih tu tak tahu. Nabi kata laisal khabaru kal muayanah, dalam kitab ni awal-awal itu kan. Nabi kata apa? Tidaklah yang aku kata ni sama macam hak berlaku. Apa makna? Bukan mukhalafah. Bukan Nabi kata sakit, hak berlaku dak sakit, bukan. Hak Nabi kata sakit tu, hak berlaku tu lebih sakit. Itu makna. Boleh faham Maka tuan-tuan rahmati Allah, mati, neraka, azab, syurga, semua Allah guna lafaz zauq. Apa makna? Masuk baru tahu. Maka mati tidak ada orang boleh cerita kecuali orang mati. Sebab tu Allah tak pakik semula hidup cerita ke kita tak. Kalau ada seorang tak apa tak, baik habis atas dunia. Cukup seorang yang mati Allah bangkitkan, cerita habis ke kita. Cukup habis, rumbu Masjid Batu Nang, kena buat 16 tekak. Faham? Rumbu. Kerana apa? Semua jadi baik. Tapi Allah rahsia. Hak duk tepiklah kubur pun Allah susu. Kapan kita tak dengar? Betul tak? Tak dengar. Yasma'u sautahu kulla syai'. Hak tepik sakitlah kubur, ya Allah sakit, ya Allah. La yasma'u sautahu kulla syai'. Seluruh makhluk dengar. Ayam, kambing, kurban dengar mereka. Illal insan, kecuali manusia. Ini hadis sahih. Walau sami'ahu, dengar apa Nabi kata, walau sami'ahu, kalau manusia dengar, la sa'iqa. Nabi tak guna kalimah la yajri, manusia akan lari, tidak, la sa'iqa. Apa makna? Berapok lari. Lari biasa, berapok lari apa makna? Pagar 2 tekak lepas lagi. Contoh kena kejar di rimah nak tuan-tuan sekalian, kena kejar di Nasui, berapok lari. Tuan-tuan sekalian, itu makna berapok. Makna apa? Baik habis. Maka kalau begitu tak panggil ujian, maka Allah pun uji, tutup, tutup, tak dengar kapan. Kecuali khususiyah diberi pada Nabi SAW. Nabi jalan, dengar orang kena seksa, Nabi pusing mula. Nabi kata berhenti tak, pergi cari pokok hidup nak tanam. Nabi suruh cari pokok tamar yang hidup, tanam atas 2 kubur ni. Sahabat kata apa? Fa innahuma yu'azzaban, 2 ahli kubur ni sedang diseksa, aku dengar. Allah khususiyah pada Nabi SAW. Yang pertama kata Nabi ni orang yang beramal dengan namimah, namam, berahi jadi batu api. A dengan B tak balah, dia batu api, balahnya kena seksa. Yang kedua, kencing tidak istibrak. Bak kecing kena seksa. Tahu istibrak? Duduk kencing, duduk deheng 3 kali biar habis. Tak sempurna, diseksa dalam kubur. Ni mari dengar dah, berarti RNA pacul diri. Lain kalau darurah lah, tanda penuh kan, RNA temeluh contohnya, juti tanda penuh, dah ketik
ketik-ketik ada apa lah. Ni senyum. Senyum oleh ada. Mana apa? Mana tak ketik-ketik lah. Tanda kosong, terang, tantang. Dua T kosong. Dia kecil tinggi gitu. Jangan. Bak kecil tuan-tuan diseksa. Maka Allah buka hijab kepada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan sekalian, dirasakan mati pada orang sakit yang beriman itu bukan seksa kerana Allah murka, kerana Allah nak hapus habis dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuklah Rasulullah SAW bukan apa dosa. Ada pun Nabi bukan apa dosa, kerana ujian paling akhir bagi Nabi SAW. Setelah kesalahannya semua dibalas, semua kesalahannya dibalas, dia akan menemui Allah dalam keadaan seperti anak yang baru dilahirkan ibunya. Subhanallah. Semua itu dilakukan Allah agar orang yang tersebut mendapat rahmat daripadanya. Kadang-kadang dalam ujian itu ada rahmat, dalam sakit ada rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita dah ingat mayang semayang lewat, dak pergi masjid, tak kuliah, dak pergi serba-serbi, dah ingat Allah pun pergi sakit, ataupun Allah pergi ujian demok rosok kata 5,000 demok mana. Masa itulah baru nak ingat, ya Allah tolonglah aku. Masa tu baru malang, masa itulah baru bangun malang, masa itulah baru setuh Quran. Hak tu Tuhan nak tengok tu, hak tu Allah nak tengok tu. Faham tak? Mula-mula dah ingat aku, Allah stik ingat. Hak tu Tuhan nak tengok. Dah Tuhan susah lama dah. Inna ma'al usri yusra. Yakin susah mesti ada senang lepas tu. Cuma Allah nak tengok masa aku susah tu guana mu. Ni kita takut tuan-tuan sekalian, maka kita minta ujian biar kita mampu, ya Allah. Tuan-tuan, habis. Orang yang tidak dicintai serta diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sambung bulan akan datang, insya-Allah. Sesah orang yang Allah kasih, Allah ujian. Orang Allah tak kasih, bulan lepas pula. Kalau dok hari dah. Kita sambung, insya-Allah kita sambung akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita dengar malam ni dapat manfaat pada saya dan tuan-tuan rahmati Allah. Berarti situ yang baik pada Allah, yang kurang lemah dan kurangnya jahilnya diri saya, walaupun keduanya daripada Allah. Ada pengumuman tak? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Pengumuman. Hati duduk dulu. Derma malam ini untuk kos menukar atap masjid. Ni dia panggil sedekah jariah. Sedekah sekali kekal sampai bila-bila. Lagi atap tu ada atas tu. Dah lagi start orang buang atap tu, pahala jalan kau. Jangan bimbang. Masjid kita secara keseluruhan yang dijangka memakan belanja 200,000. InsyaAllah pakak-pakak sedekah malam ni, insyaAllah. Kini atap kita berkeadaan yang amat membimbangkan. Ya dah. Ingat atap tu ni nak utuh pun. Bocor. Tingkat atas ya, tingkat atas. Atap kita keadaannya membimbangkan dengan kebocoran atap. Jika hujan dan beberapa tempat kekuda yang reput. AJK Masjid Batu Enam. InsyaAllah atas jadah kan, atas jadah tuan-tuan boleh sumbang untuk atap masjid. Baik, yang kedua, kalau ada lebih kan, iwi ke masjid yang ada ke lebih lah tu, belakang tu di atas meja jualan tabung bawa tak bawa ada. Ada lebih tak ada lebih tak apa, dak masa ni dak dosa apa dosa untuk tabung pasti mukminah. Bermula sesi 2019 pasti mukminah duduk bawah saya penaung. Orang latih kita ketua cawangan, kapus kati ni tuan-tuan, ketua cawangan pang lah dah pas dah tuan-tuan sekalian. Pang dah pang likut meja tuan-tuan sekalian. Jadi bawah saya lah, saya menaungi pasti mukminah. Jadi kita gunalah kesempatan ini untuk dana makan gaji guru dan Allah akan panggil maintenance pasti mukminah, insya-Allah. Lokasi tepi rumah saya
rumah saya tu jawatan kecil sekati, dalam surah Ikhwan sekati atas dia tu pasti mukminah. Dia tuan-tuan sekalian, siapa yang berhajat beri banyak apa, hak banyak tak beri banyak, pasti RM1 orang apa dah. InsyaAllah sebab pasti ni tiap-tiap malam kita kutip nak 100 malam 200 gitu untuk maintenance pasti mukminah insyaAllah. Yang ketiga, jualan sambil menderma untuk sebahagian hasil yang masuk ke tabung Baitur Rahman, pusat pengajian yang saya asaskan, untuk kanak-kanak, orang tua, orang gemah, fardu ain, pengajian berkitab, belajar Quran, ada hak belajar Iqra, Iqra baru nak start dah apa, terimalah ke Quran besar, Quran kecil, ada tuan-tuan sekalian, kitab khusus anak-anak belajar fardu ain, semua sepanjang hari ada kelas kecuali Jumaat dan Rabu saja. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, di belakang sana ada jualan. Yang pertamanya ada jus durian Belanda, tahulah Kedah. Tak pun tak ulang. Kalau dah ulang dah buat dauti. Mana? Lalu saja. Yang kedua, ada minyak wangi kasturi buat pergi masjid, yang perfume buat pergi Jabat. Perfume kereta pun duk banyak tu. Kemudian ada freshener muslimat, belilah muslimat ataupun beli ke isteri freshener, sembuh di lasir. Freshener ni kita upgrade kerana dapat sambutan, kita upgrade sikit, parti dia tu upgrade biar wangi lagi, sembuh atas jadah apa semua insyaAllah. Tuan-tuan, apa saja fabric lah. Kemudian ada habatus sauda, ada lagi CD tu benar, Quran juzuk amma, dan lain-lain. Akhir sekali, ini produk sahabat-sahabat Dewan Pemuda Kuala Terengganu, saya tolong jadi stokis lah, aiskrim durian. Hari ni molek panas tak, pakai aiskrim durian. Durian bukan perisa, bukan kodia, durian sungguh tobat durian di 24 dia pakai, ada akan durian lain, durian di 24. Tuan-tuan beli durian di 24, ada kena molek dah molek. Aiskrim tak ada dah molek dah ke dalam tu. Jadi tuan-tuan, sebab apa saya tawar diri, sebab kita rasa memang durian sungguh ekor mana ni tuan-tuan. Tuan-tuan beli sebahagian hasilnya masuk ke tabung Baitur Rahman, dan syarikat SK Oasis ni bawa sahabat-sahabat pemuda Kuala Terengganu insyaAllah. Jadi tuan-tuan, belakang tu ada tester, boleh teh, boleh insyaAllah. Wallahu alam. Minta maaf masa panjang. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arda 'anna wa la taskhutna, zidna wa la tanqusna, warfa' maghtaka wa ghadabaka 'anna. Allahumma akhir hayatana, Allahumma ja'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.